Apa parti kita ini? Pelbagai kaum, yes. Kita terima perlembagaan. Jangan pertikai. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Gajah-gajah Melayu, kedaulatan gajah-gajah Melayu, itu dalam perlembagaan. Sebab tu lagu-lagu negeri, lagu negara, lagu negaraku sebut hak semua Melayu Bumi Putra dalam perlembagaan. Islam agama persekutuan dalam perlembagaan. Kita tak petikai soal itu. Dan kita imarahkan lagi. Tetapi dalam hal yang sama, bagaimana boleh kita angkat darjat? Mula dengan ekonomi. Kita kena pastikan ekonomi kita berkembang. Tadi Profesor terangkan yang sama. Kalau tidak, nak share apa? Ekonomi kita ini 10 tahun lamanya. 10 tahun. Kita baru perintah 1,5 tahun. 10 tahun ni tak berkembang. Tak ada selain. 10 tahun ekonomi kita tak berkembang. Sudah. Bila ekonomi tak berkembang, pendapatan negara tersangkut. Nak bagi kepada orang tak boleh. Ini saya tengok. 10 tahun ekonomi Malaysia ni yang merah lain dua ni bendera Malaysia, itulah kedudukan dia. Dari 2010 sampai 2018-19 tak naik-naik. Ini ikut perkiraan menyeluruh. Bukan perkiraan kadar pertumbuhan, tak. Perkiraan menyeluruh. Pendapatan, pertumbuhan, bursa saham, rumah, kesihatan, pelajaran, semua sekali dikira, ekonomi kita tak berkembang. Ini tanggungjawab besar kita. Tumpu. Kalau dia jadi menteri, jadi MPN, jadi Timbalan Menteri atau ahli parlimen atau Dewan Undangan Negeri, dia kena fikir ni. Ini bagaimana nak angkat. Kalau tak boleh angkat. Ini kita tengok yang kedua, macam mana Vietnam naik cepat. Zoom naik banding. Tapi kalau tengok lagi kekayaan, Vietnam dah atasi kita. Yang atas sekali itu Vietnam. Yang bendera komunis tu. Yang kedua Malaysia. Indonesia dah dekat dengan kita. Ada orang kata, no, ini convention ni, you nak bagi ni soal kuliah universiti. Tapi tak. Saya nak orang asli pun pada tahu sekarang. 10 tahun ekonomi kita tak berkembang. Sebab tu kita jatuhkan kerajaan dulu. Supaya kita tumpu perhatian angkat ekonomi. Sebab apa kita kena angkat ekonomi? Bila ekonomi itu naik, boleh jaga kepentingan rakyat. Jangan bila ekonomi naik, nak menterkedarah kamu seorang. Bila ekonomi naik, nak kaya kamu, bini kamu, anak kamu. Nak seronok kamu seorang saja. Tergajang orang tu keluar. Saya betul-betul yang main. Baik. Sebab itu, kita cakap soal kemiskinan. Next. Kalau kita bercakap soal kemiskinan, saudara kena faham. Malaysia ini tidaklah teruk macam Zimbabwe atau Sudan. Tetapi orang miskin. Tiap bulan, tanya kampung orang asli, tanya orang India. Ya? Senang ke hidup dia? Semua tiap tahun jaga cermat. Ni nak masuk sekolah bulan Januari. Tak fikirlah anak ni macam mana. Bayar itu, bayar ini. Tapi pendidikan percuma. Bayar tu, bayar ni, bayar. Tidak, percuma. Hantar anak kamu tengok pergi sekolah, percuma semua. Sebab tu kadang-kadang bila menteri bercakap ni, dia kena turun ke bawah. Kena ada cakap atas angin. Pendidikan di negara kita percuma sejak tahun 70. Pergi tengok anak semua. Tu, ini, uniform lah. Nasib baik, tukar kasut tu dia tak jadi cepat sikit. Betul tak? Baik. Ekonomi, kemiskinan ni bukan kecil lagi dah. Kerajaan kata kerajaan dulu, sampailah tahun lalu, sekarang baru tukar. Kata tiap kampung, paling tidak satu keluarga je miskin. Betul ke? Satu keluarga je miskin di kampung. Saya nak tanya, di kampung mana nama? Penggalan Daud. Dalam kampung satu keluarga je miskin. Banyak.
Ni kampung mana? Berapa satu keluarga je miskin? Ramai. Semua macam tu. Acik? Berapa kampung mana? Kak Acik punya beg banyak cantik. Tengok beg Acik. Tengok. Pasal malamnya beg. Bukan, ini Rosmah bagi punya ni. Ha? Juta-juta ini. Pasal nampak macam ni beg. Cuba angkat tengok. Betul lah. Betul lah, saya sudah tengok tu beg dalam televisyen tau. Baik. Jadi saya nak cuba bangkit soal kemiskinan ni. Maknanya saya nak ringkaskan. Martin Rebellion ini Profesor Engku Aziz Chair Universiti Melaya, Khazanah Research Institute kerajaan, UNICEF, World Bank, UNSR, ini kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia kata 0.4%. Tapi semua yang lain kata di antara 15 hingga 20%. Tiap kampung kalau ada 100 orang, kurang-kurang 15 atau 20 keluarga miskin. Kalau orang asli kadang lebih lagi. Saya duk pergi ke Kampar, saya pergi ke Cameron Highlands. Kadang dalam satu kampung tu 80% yang miskin. Saudara, ini tanggungjawab kita. Jadi kalau kita nak cakap soal berjuang rakyat, kemudian guna kuasa kita nak kayakan diri, nak bertekan darah dari rakyat, beli orang tu, beli orang ni, nak cari sokongan. Kamu nak sokong ketua cabang nak 5,000. Kau tak bagi, yang bagi yang dapat tu pun terus terbalik. Habis dah prinsip. Reformasi pada lupa dah. Lesengu tau. Jadi sebab itu saya ingat perkara ini saya nak ringkaskan saja, nak bagi tahu, jangan lupa. Itu agenda pertama. Bangun untuk jamin keselesaan hidup rakyat. Ini dia keadilan. Kalau parti ini duk fikir hanya projek untuk beberapa orang, guna menteri untuk bagi senang 2-3 orang, kerana bawa pergi kampung kolon cakap tak layak jadi wakil dan pemimpin Parti Keadilan Rakyat. Parti ini parti yang mesti kerja jana pertubuhan bela nasib rakyat. Yang kedua, tadi disebut tiada gaduh sekarang ni. Kejap lagi masalah orang India, sekejap lagi masalah orang Cina, sekejap lagi orang Melayu. Gaduh saja. Saudara, yang gaduh ini orang bawah. Bila ada pergaduhan kaum, gaduh orang bawah yang miskin. Orang kaya dia untung, dia tak gaduh. Orang kaya dia boleh pakat Tan Sri, campur Datuk Sri, pakat buat syarikat, untung juta-juta. Yang kita di bawah suruh gaduh. Melayu marah ke Cina, Cina marah ke India, India bergaduh dengan Melayu. Bodoh ke tidak? Kita kena cerdik, saudara. Sebab itu saya kata, dalam keadilan ini, kita ini satu keluarga. Waman tu seicaran. Orang asli bertepuk. Apa makna dia? Kita ini satu keluarga. Waman, kami semua. Kita semua. Tu seicia, satu keluarga. Itu maksud kita. Ya, bukan saja sebagai slogan. Kita kena itu ingat. Sebab itu saya di Pulau Pinang beberapa hari yang lalu, saya sengaja anjur, dulu 25 tahun yang lalu kita anjur Islam dan Confucianism. Baru ni kita buat sambung seminar itu. Sebab apa? Nak gaduh buat apa? Panggil orang Melayu, panggil orang Cina, India, baik. Kita bercakap pasal Islam, Confucianism. Orang Cina, ramai-ramai ni, dia pun tak faham Islam. Dia bodoh ingat Islam ni problem semua. Dia dengar pasal Islam. Orang cakap pasal Islam, Islam itu bawa keamanan. Islam bagi rahmatan lil alamin. Islam itu adl wa ihsan, mesti bagi keselesaan. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Jaga yang di bumi ini, sesama Islam, sesama manusia yang bukan Islam pun, binatang, haiwan, pohon-pohon, bumi, kamu tunjuk kasih sayang yang di bumi. Yarhamkum man fis sama. Nescaya yang di langit akan curahkan kasih sayang kepada kamu. Itu dia kata tak dengar pun Islam, dia ingat janggut aja atau pasal tudung saja.
Jadi orang Cina dia dengar. Baik, orang Melayu, Confucius dengar semua sembah tokongnya. Dia ingat itu saja. Padahal Confucius ini bercakap soal nak bawa perubahan, kata Confucius, ubah diri dulu. Keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan. Confucius kata jalan hidup ini mesti cungyung, jalan sederhana. Islam kata awsatuha, jalan sederhana. Jadi orang Islam dengar, tak adalah teruk sangat Cina ni. Ajaran dia tidak bawa pemusuhan. Yang jahat ni Cina tak faham Confucius. Yang jahat ni Melayu yang cakap agama tapi tak faham, tak amal. Allahu Akbar. Hidup Islam. Kemudian ropak balak. Lepas tu lepas ropak balak, pergi umrah. Cukur semua, balik lagi. Balik-balik ropak lagi. Jadi agama ini bukan yang diamal. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. You must believe in it. Kalau kita bercakap soal agama tapi kita blatantly corrupt, sangat zalim, hina manusia, hina kaum, itu bertentangan dengan ajaran. Sebab tu saya kata naratif pertama ekonomi, dan tolong rakyat miskin, rakyat susah, rakyat pendapatan rendah, M40 yang susah nak belajar. Kemudian kesihatan, pendidikan, prasarana rakyat. Naratif kedua, kita kena ingat kita manusia, rakyat Malaysia ini nak aman, kita kena kerjasama. Tunjuk kasih sayang kita yang di bumi ini. Dan jangan kita jadi alat. Orang besar, dia untung, ajar kita bagi gaduh, dia pakat di atas, kita duduk terajang di bawah. Jangan jadi alat. Dulu, orang lama dulu ingat, 30th May, yang perang, yang gaduh, yang kena tikam, semua orang bawah. Semua orang miskin. Yang atas-atas ni tak ada siapa berluka. Jangan jadi begitu. Sebab tu saya kata, parti keadilan rakyat ini, parti pelbagai kaum. Memang majoriti Melayu, umat Islam. Tetapi kita kena rangkul semua kaum. Itu yang kedua.